Majoriti kukuh dan meyakinkan. Dan politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bersama saya Zawazi Yusof dalam edisi khas mingguan dan antara yang menjadi perhatian sepanjang minggu ini. Kebebasan sivil rakyat dinafikan Muhyiddin melalui darurat. Ketiadaan majoriti PM perlu dimaklumkan kepada Agong. Hadi dan PAS di puncak kesombongan kuasa. Assalamualaikum dan salam bahagia. Kenyataan Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkenaan orang yang mempunyai ijazah kedoktoran atau PhD juga bersetuju pilihan raya umum PRU diadakan segera disifatkan sebagai dangkal dan tidak mewakili suara akar umbi UMNO. Esko Pemuda UMNO Muhammad Mukarrabin Mukhtaruddin mempersoalkan kenyataan tersebut dan berpendapat masyarakat lebih ramai tidak bersetuju dengan keputusan untuk mengadakan PRU. Menurutnya, tidak semua orang mempunyai ilmu pengetahuan yang cetek meskipun mereka bukan golongan yang berpendidikan tinggi. Dalam satu kenyataan Ahad lalu, Mukarrabin percaya lebih ramai yang tidak bersetuju berbanding bersetuju, lagi-lagi rakyat biasa sepertinya. Walaupun mereka tidak ada PhD tetapi mereka tidaklah dangkal dalam pemikiran. Sebelum ini, Ahmad mengeluarkan kenyataan bahawa tidak ada sebab dan alasan kenapa pilihan raya umum ke-15 tidak dapat diadakan dalam tempoh terdekat. Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng menyifatkan kenyataan Ahmad itu adalah satu kesombongan dan menghina pekerja biasa yang menolak idea agar PRU diadakan semasa COVID-19. Beliau berkata ucapan menghina Ahmad terhadap pekerja biasa yang menentang tuntutan UMNO untuk PRU menunjukkan betapa jauhnya pimpinan Perikatan Nasional terputus dengan penderitaan yang dialami rakyat biasa. Ahmad dengan sombong menyatakan bahawa hanya orang yang berpendidikan PhD yang akan memahami keperluan PRU awal disifatkan sebagai biadab. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mendakwa perintah darurat yang akan dicadangkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan keputusan berasaskan politik dan bukannya untuk menangani wabak COVID-19. Dia berkata demikian mengulas dakwaan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional sudah berbincang untuk mengeluarkan perintah darurat dalam mesyuarat Kabinet Isnin lalu. Menurutnya, perintah kawalan pergerakan PKP yang dikuatkuasakan pada awal Mac sehingga April tahun lalu adalah amat tegas, termasuk mengarahkan anggota tentera untuk mengawal keadaan. Justru soalnya apalagi yang tidak cukup untuk melawan wabak berkenaan semasa awal PKP yang dilaksanakan. Katanya seperti yang dibuktikan pada PKP pertama tahun lalu, Undang-Undang Malaysia di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 sudah cukup kuat untuk segala kerja mengawal COVID tanpa pengisytiharan darurat dan menggantung Parlimen. Beliau menambah jika ia benar bahawa permintaan darurat dibuat sekali lagi, maka lagi ramai rakyat yang akan membina persepsi bahawa kerajaan hari ini hanya sekadar mahu mengekalkan kuasa politik mereka dan bukan atas kepentingan rakyat. Terdahulu, The Star melaporkan sumber di Putrajaya memberitahu bahawa dengan krisis COVID-19, keperluan mengisytiharkan darurat telah dibincangkan dalam mesyuarat khas Kabinet pagi Isnin. Ini sekaligus menjadikan percubaan kedua kerajaan untuk mendapatkan perintah darurat atas alasan mahu mengawal wabak tersebut. Sementara itu, penarikan sokongan Ahmad Jazlan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional minggu lalu menjadikan kerajaan PN hanya mempunyai 110 sokongan ahli parlimen berbanding 108 sokongan yang diraih PH dan sekutunya. Susulan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof tampil dengan kenyataan kononnya ramai ahli parlimen dan parti politik yang menghubunginya untuk menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Ahli Majlis Tertinggi Bersatu itu berkata Kerajaan Perikatan Nasional masih lagi kukuh kerana ramai lagi ahli parlimen yang boleh menggantikan tempat Ahmad Jazlan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan berkata Perikatan Nasional mempunyai sokongan dan majoriti cukup dari kalangan ahli parlimen berbanding pembangkang bagi membolehkan kerajaan terus berfungsi. Katanya kerajaan yang ada sekarang adalah kerajaan yang valid dan mempunyai cukup sokongan dan tiada siapa yang mengatasi mereka.
Sementara itu, wujud spekulasi bahawa Presiden Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sekali lagi. Tujuannya ialah untuk mengemukakan bukti bahawa beliau kini mempunyai jumlah sokongan ahli parlimen yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Dalam pada itu, pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang menyeru supaya dikembalikan mandat kepada Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-9. Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz dikritik tokoh perniagaan selepas catatan di media sosial mengenai tahap pelaburan asing di Malaysia tahun lalu serta keyakinan pelabur terhadap negara. Beliau mendakwa di LinkedIn bahawa pelaburan asing dan tempatan di Malaysia mencapai RM109.8 bilion bagi 9 bulan pertama bagi tahun 2020. Bagaimanapun, Sven Schneider, Ketua Pegawai Eksekutif Dewan Perniagaan Eropah, mengulas catatan Zafrul itu berkata, ramai pelabur asing Eropah mempunyai pelbagai pandangan dengan rasa bimbang kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang berdaya maju. Katanya sehingga hari ini Yang Berhormat Menteri tidak dapat bertemu dengan pihak mereka dan mendengar kebimbangan yang dihadapi. Katanya lagi, tanpa maklumat ini Kementerian Keuangan pasti tidak dapat menangani masalah sedia ada dengan sewajarnya. Angka dipetik Zafrul itu turut dipertikaikan Ketua Eksekutif sebuah pusat membeli belah dalam talian dan laman e-perdagangan. Christian Engel Isaacland dari Kolektor Sdn Bhd berkata beliau tidak faham apa hebatnya untuk pelaburan RM1.6 bilion menyediakan 1,800 pekerjaan. Itu sekadar bermaksud kos setiap pekerjaan adalah hampir RM900,000. Katanya beliau berharap Malaysia akan fokus terhadap pelaburan teknologi dan insentif untuk menarik syarikat permulaan baharu selain mengekalkan yang sedia ada. Beliau turut melahirkan rasa bimbang Malaysia akan ketinggalan berbanding semua negara lain di Asia Tenggara. Selepas 3 hari Ahli Parlimen Machang dari UMNO Datuk Ahmad Jazlan Yaakob mengumumkan menarik diri daripada menyokong Kerajaan Perikatan Nasional, Selasa lalu Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz juga mengambil keputusan sama. Nazri yang juga bekas Menteri Pembangunan Usahawan itu berkata dengan keputusan yang diambilnya itu, Kerajaan PN hari ini hanya memiliki sokongan 109 ahli parlimen sahaja daripada 220 ahli parlimen. 2 daripada jumlah keseluruhan Dewan Rakyat kosong kerana kematian wakil penyandangnya iaitu Liu Wee Kiong dari Batu Sapi dan Hasbullah Osman dari Grid. Tindakan Nazri Aziz menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin menyebabkan Kerajaan Perikatan Nasional hilang sokongan majoriti dan telah tumbang. Keputusan itu dilakukan ialah kerana bagi beliau inilah yang terbaik untuk parti. Beliau menafikan untuk menentukan bila pilihan raya, tetapi kita tarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin pada sidang media di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Selasa lalu. Peguam Zul Hazmi Sharif berkata sekarang Kerajaan Muhyiddin cuma ada 109 sokongan berbanding yang tidak menyokong sebanyak 111. Maka dengan rasmi Kerajaan Perikatan Nasional tumbang. Sementara itu, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub mempertahankan kenyataan yang dibuat pada November lalu bahawa Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya telah runtuh pada 23 Oktober lalu. Dia berkata apabila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menolak permohonan Muhyiddin untuk pertama kali bagi mengisytiharkan darurat secara moralnya, beliau dan kabinetnya patut meletakkan jawatan. Kini kata Salahuddin, seorang demi seorang ahli parlimen UMNO sudah menarik balik sokongan terhadap Perikatan Nasional. Akhirnya Perikatan Nasional hilang majoriti. Beliau berkata demikian dalam sesi bicara semasa bersama YB Datuk Seri Haji Salahuddin Ayub CD ke-20 yang bertajuk UMNO Kekasih Gelap Bersatu di Jom Channel. Salahuddin berkata apa yang beliau maksudkan bukan seruan untuk membenci Raja-Raja Melayu atau memberontak. Kerajaan sekarang dipertikaikan keabsahannya dan menyusahkan rakyat jelata. Namun apabila Majlis Pakatan Harapan mengeluarkan kenyataan membantah pengisytiharan darurat, terus melompat agamawan PAS, kononnya menderhaka kepada Sultan. Kerajaan Perikatan Nasional gagal menyelesaikan pandemik COVID-19. Rakyat disusahkan dengan darurat di samping Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mereka kehilangan pekerjaan apabila syarikat gergasi menutup operasi di Malaysia dan para pelabur tidak lagi memandang Malaysia sebagai pusat pelaburan mereka.
Ahli Parlimen MUA Said Abdul Rahman berkata rakyat melihat rancangan darurat tidak dilakukan dengan baik dan seharusnya Kabinet melakukan perbincangan lebih awal. Beliau berpendapat ianya tidak berjaya diterjemahkan dengan baik dan menggesa kerajaan terus bentangkan rancangan untuk menghadapi darurat. Pertama katanya kerajaan haruslah memanggil blok pembangkang untuk menganggotai jawatan kuasa khas bebas bagi memastikan urus tadbir dan hala tuju negara akan bergerak dengan lancar serta stabil. Kedua, kerajaan harus segera membentangkan rancangan untuk melindungi kebajikan ekonomi rakyat. Menurutnya walaupun pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP hanya dibuat selama 14 hari dan tempoh itu juga dijangka akan dilanjutkan. Justru katanya kerajaan harus sediakan perlindungan moratorium secara menyeluruh kepada rakyat. Katanya yang ketiga, walaupun pembangkang tidak mahu adakan pilihan raya umum ke-15 kerana ketidaktentuan krisis kesihatan dan ekonomi yang melanda negara, perkara itu hanya boleh dicapai dengan mengisytiharkan darurat. Kerajaan seharusnya fokus serta segera laksanakan pelan untuk menghadapi krisis dan darurat demi kebajikan dan kemaslahatan rakyat. Dalam perkembangan sama, pengisytiharan darurat Selasa lalu dianggap sebagai memudaratkan demokrasi berparlimen dan menyerang kebebasan sivil kerana tindakan kerajaan yang menggantung sidang parlimen dan Dewan Undangan Negeri selama tempoh darurat. Pertubuhan Masyarakat Sivil CSO berkata artikel 150 Perlembagaan Persekutuan menunjukkan tiada keperluan untuk memberikan kuasa eksekutif kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, terutama ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah diumumkan pada malam sebelumnya. Menurutnya ini adalah perkara yang amat membimbangkan kerana tiada lagi sebarang mekanisme semak dan imbang dalam kerajaan. Beliau juga berpendapat walaupun krisis kesihatan awam harus ditangani segera di bawah undang-undang seperti PKP, kuasa eksekutif yang keterlaluan dengan tiada pengawasan dari Parlimen atau DUN adalah satu tragedi buruk dalam pemerintahan negara. Pemisahan kuasa adalah kunci kepada pemerintahan yang demokratik. Sebarang fungsi dan kuasa pemerintahan yang tertumpu dalam satu badan tunggal harus diteliti dengan sangat berhati-hati. Katanya lagi, ketiadaan semak dan imbang memungkinkan akan berlakunya penyalahgunaan kuasa dan pengurangan hak rakyat yang telah dijamin oleh perlembagaan. Justru pertubuhan CSO for Reform itu juga menuntut agar kerajaan menegakkan hak asasi manusia serta tidak menggunakan COVID-19 sebagai alat membenarkan darurat bagi melemahkan demokrasi dan kebebasan sivil. Rabu lalu, Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang telah mengeluarkan dalil baharu bagi menghalalkan pengisytiharan darurat yang dibuat oleh Kerajaan Tebuk Atap yang disekongkol dan didalanginya. Katanya pengisytiharan darurat bagi menyekat penularan wabak COVID-19 adalah kononnya berlandaskan konsep siasah syariah iaitu politik Islam yang diamalkan dalam mengurus sebarang isu yang berlaku sama ada melibatkan aspek kehidupan individu maupun masyarakat. Ahli Parlimen Marang itu juga berkata kerajaan Perikatan Nasional telah mengambil langkah seawal berlakunya wabak berkenaan seperti di negara-negara lain dan berjaya mengawal penularannya dengan kadar terhad, namun ia masih belum mampu mengatasi penularan wabak sepenuhnya. Katanya sehingga kini beberapa negara telah mengisytiharkan darurat kesihatan sama ada dilaksanakan di seluruh negara atau kawasan yang terhad. Darurat adalah kawalan yang wajib ditunaikan oleh kerajaan berdaulat untuk sementara waktu katanya, bukan selama-lamanya sehingga penyelesaian wabak itu dapat dicapai. Rakyat wajib diselamatkan terlebih dahulu tanpa mempedulikan apa jua perkara lain, katanya menerusi catatan di Facebook. Abdul Hadi yang juga Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah berkata darurat bagi menyekat penularan COVID-19 wajib dilaksanakan. Katanya lagi semua pihak perlu berhenti sekejap berpolitik walaupun masih ada yang tidak mahu mengaku kalah dengan apa sahaja tindakannya. Dalam perkembangan sama, Angkatan Wanita Amanah Negara Awan Nasional menyifatkan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang sebagai orang yang sedang berada dalam kesombongan kuasa. Katanya kenyataan berbau kesombongan kuasa itu mengesahkan agenda keji rejim pengkhianat terdesak menyelamatkan kuasa rapuh sambil meremehkan derita rakyat yang kini terhimpit akibat tindakan bermotif politik demi menyelamatkan kerajaan tanpa majoriti. Katanya sambil meninggalkan rakyat terkapai-kapai mendepani tekanan hidup tanpa sebarang pelan sosioekonomi tuntas, hari demi hari rejim pengkhianat ini terus merobek rakus sisa-sisa demokrasi yang menjadi asas negara bangsa. Jika Abdul Hadi lupa, rakyat sedia memperingatkan bahawa politiking tidak berkesudahan ini
telah dicetuskan lebih awal akibat perbuatan tangan Abdul Hadi sendiri bersama sekutu-sekutu politiknya yang mengheret negara ke kancah kemusnahan dan kehancuran institusi semak dan imbang bermula dengan langkah syaratan. Di manakah Hadi dan majoriti mereka yang kini menjadi menteri pada akhir Februari 2020 iaitu tak kala kepimpinan negara semasa pentadbiran PH pada waktu itu dan Barisan Hadapan Negara serta rakyat sedang bergelut berdepan dengan gelombang pertama. Rakyat dan kita semua tidak pernah lupa bahawa individu sebenar adalah Hadi Awang. Bukannya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berada di Sheraton bagi membincangkan agenda pengkhianatan menjatuhkan kerajaan sah yang dipilih rakyat melalui PRU 14. Beliau turut mempersoalkan berapa lama negara dalam vakum kepimpinan setelah mandat rakyat dirampas dalam tempoh pandemik. Inilah sebenarnya malapetaka politik tidak berkesudahan yang membelenggu negara yang kini cuba diletakkan kesalahan oleh Hadi ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan PH. Ancaman COVID-19 tiba-tiba mendapat perhatian Duta Khas Timur Tengah kini. Sedangkan menteri-menteri dan rakan-rakan sekutunya sendiri terpalit dengan pelanggaran SOP serta kegagalan menjalani kuarantin kendiri termasuk menteri dari partinya iaitu PAS. Berdasarkan kepada fahaman rakyat dan wakil rakyat apabila DUN dan Parlimen digantung, majoriti seseorang Perdana Menteri tidak boleh dipertikaikan kerana pelaksanaan darurat. Ini merupakan satu fahaman yang salah dan perlu diperbetulkan. Selepas 3 hari Ahli Parlimen Machang dari UMNO, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob mengumumkan menarik diri daripada menyokong Kerajaan Perikatan Nasional PN. Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz pula mengambil keputusan yang sama. Nazri yang juga bekas Menteri Pembangunan Usahawan itu berkata, dengan keputusan yang diambilnya, Kerajaan PN hanya memiliki sokongan 109 Ahli Parlimen sahaja daripada 220 Ahli Parlimen. Peguam kanan Hanif Khatri berkata Muhyiddin tersilap dalam menerima nasihat dan merasakan dengan pengisytiharan darurat akan dapat menyelamatkan dirinya daripada pembuktian hilang majoriti adalah satu kesilapan baginya. Katanya tiada halangan kepada sesiapa sahaja dan wakil rakyat perlu faham bahawa sesiapa sahaja boleh mencabar majoriti sokongan Perdana Menteri dan dibawa kepada makluman yang di-Pertuan Agong walaupun dalam tempoh pelaksanaan darurat. Rakyat perlu bangkit dan menyuarakan hakikat ini walaupun telah diberikan amaran keras oleh Muhyiddin tentang tindakan yang bakal diambil jika ada yang cuba mencabar urusan kerajaan. Sekiranya sesuatu perkara itu sah di sisi perlembagaan, tiada siapa yang boleh menghalang untuk disuarakan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah kehebatan Islam hendaklah diselahkan melalui budaya kerja, aktiviti sosial, kegiatan ekonomi dan etika berpolitik. Baginda bertitah ia boleh dilakukan dengan tidak memberikan amanah kepada mereka yang lemah moral dan terpalit dengan rasuah, salah guna kuasa dan tidak amanah. Baginda menitahkan masyarakat Islam hendaklah dengan segala daya dan kekuatan menolak sama sekali perlakuan yang boleh mencemarkan nama baik ummah serta kesucian Islam dengan tidak memberikan amanah atau menyerahkan tanggungjawab kepada kalangan yang berimej mungkar dan munafik, kalangan yang lemah moral dan rendah akhlaknya, kalangan yang terpalit dengan rasuah dan salah guna kuasa serta kalangan yang tidak amanah dan tidak ikhlas. Baginda bertitah di Majlis Pengurniaan Watikah Pelantikan yang dipertua dan anggota Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Hakim Mahkamah Utama Syariah Perak, Hakim Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak dan Ketua Pendakwa Syar'i Perak di Ipoh selalu. Sultan Nazim bertitah insan yang memiliki sifat-sifat takwa akan bersifat jujur dan ikhlas apabila dia amanahkan dengan tanggungjawab dan apabila diangkat untuk memimpin akan menjunjung amanah secara luhur dan tidak akan menodai kepercayaan yang telah pun diberikan. Baginda turut bertitah bahawa umat Islam wajib melindungi kesucian agama daripada sebarang bentuk penodaan atau pencemaran berpunca daripada persaingan untuk mendapatkan laba politik. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita politik terbaik mingguan. Saya Zawazi Yusof. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi minggu depan.